di negara komunis, Rusia dan China komunis, yang telah menakluk negeri-negeri Islam di Asia Tengah, Turkistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Tajikistan, macam-macam nama. Ini adalah negeri-negeri Islam yang ditakluk oleh komunis. Dalam masa pemerintahan komunis, ulama-ulama dibunuh. Dibunuhnya ulama. Sekolah agama ditutup. Masjid-masjid ditutup. Ditutupnya masjid. Masjid ditukar menjadi kandang babi. Ditukar menjadi kilang. Ditukar menjadi pusat hiburan. Masjid-masjid ditutup. Kalau ada orang semayang dan puasa ditangkap. Ini di zaman komunis. Begitu rupa tekanan. Belajar agama di rumah masing-masing. Belajar agama secara bersembunyi. Setelah 70 tahun, komunis berkuasa. Dan Islam ditekan. Ada yang berhijrah, mempertahankan Islam. Berhijrah. Duduk di rata-rata negeri. Ada yang duduk dalam negeri. Islam dibunuh dengan begitu rupa. Mengikut adatnya. Tak ada Islam. Tiba-tiba komunis hancur. Hancurnya komunis dalam tahun 80-an. Selepas hancurnya komunis, negeri-negeri Islam dipecah-pecahkan. Dan diperintah oleh bekas-bekas pemimpin komunis. Di kalangan orang Islam. Mereka adalah bekas-bekas pemimpin komunis. Seperti yang memerintah Kazakhstan, Islam Karimov, nama macam-macam nama. Namanya Islam, Islam Karimov. Nama dia Islam. Tapi kepalanya masih lagi menganut ajaran yang bukan Islam. Tetapi diberi kebebasan, masjid-masjid hidup semula. Sekarang mula hidup semula masjid. Begitu juga di China, masjid-masjid hidup semula. Cuma kita tak nampak masjid. Oleh kerana disembunyikan. Oleh kerana bangunannya adalah bangunan Cina. Tetapi di negeri Cina dikatakan ada 100 juta umat Islam. Dan Islam masuk ke Cina sejak zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Belum pada masuk ke Malaysia lagi. Islam sudah masuk di Cina. Cuma orang Melayu yang tak erti sejarah duduk berasa orang Melayu lah Islamnya. Dulunya. Orang Melayu ni kemudian. Cina masuk Islam dulu. Dulu pada orang Melayu, Cina masuk Islam. Ini kena faham. Cuma kita bagi Cina Yunan, Cina Yunan. Ini mereka yang Islam asal. Sejak zaman Sayyidina Uthman. Kita Islam masuk di zaman kerajaan Abbasiyah. Zaman kemudian. Komunis yang menekang Islam. Dengan begitu zalim. Pada zahirnya. Dihapuskan. Tiba-tiba muncul semula. Naik semula. Tumbuh. Laksana benih yang bercambah. Sekarang ini orang-orang muda. Bangkit. Dan ada di antara mereka yang boleh berbahasa Arab. Yang boleh bercakap Arab. Dengan fasih. Ini menandakan mereka belajar agama. Secara bersembunyi. Dan mereka mencari-cari Quran. Ada di antara mereka yang menyimpan Quran secara bergambar-gambar. Satu Quran berapa orang untuk baca. Itu zaman komunis. Tapi mereka boleh mengaji secara bersembunyi. Dan bangkit semula Islam. Di Bosnia. Barangkali kita tak dengar nama Bosnia. Tak dengar nama Kosovo. Nama Kosovo saja. Tak dengar nama Albania. Albania kita kenal. Ini adalah negara komunis. Albania ni negeri orang Islam. 80% rakyatnya adalah orang Islam. Bangsa Albania. Dijajah oleh komunis. Dan sekarang bangkit semula. Islam bangkit semula. Dan di negeri-negeri orang Islam yang dijajah oleh barat. Orang Islam bangkit semula. Di mana kebangkitan Islam ini. Bukan saja berlaku di sekolah-sekolah agama. Di pondok-pondok dan di masjid. Termasuklah berlaku di negara-negara barat. Di kalangan mereka yang mengaji di England. Di Jerman. Di Perancis. Di Sweden, di Denmark, di Amerika. Dan Islam berkembang di sana. Mereka mendirikan masjid. Mereka belajar agama dengan cara yang menyeluruh. Dan mereka nak balik semula kepada Islam.
Dan Allah Ta'ala telah menunjukkan kegagalan komunis, kegagalan kapitalis, kegagalan sosialis, kegagalan nasionalis, kegagalan ajaran-ajaran yang lain daripada Islam.